Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi hari ini. Kita bersiaran seterusnya dalam channel Dewa Sekira. Bagi yang belum subscribe, subscribe sekarang. Bagi yang dah subscribe, thank you, anda awesome. Hari ini kita nak bercakap tentang satu lagi kemudahan yang dah makin popular, iaitu kemudahan merakan desktop dengan menggunakan satu lagi apps, iaitu Loom. L-O-O-M. Loom. Okey. Sebelum tu, kita dengar dulu intro. Okey. Sikit-sikit. Okey. So, hari ini kita nak belajar tentang bagaimana nak guna satu aplikasi yang sedang viral sekarang ni, iaitu aplikasi Loom. Loom ni adalah salah satu lagi perisian yang sering digunakan untuk merakam aktiviti dalam desktop kita. Okey. So, tak perlu lagi install yang lain-lain. Bagi yang kurang mahir menggunakan OBS, Loom adalah salah satu alternatif yang ada. Okey. Kita akan pergi dekat laman web Loom, loom.com, dan kita akan pilih dua. Okey. Sebelum tu, kita nak tengok tunjuk dulu. Sebelum kita download desktop ni, kita tekan dekat sini. Dia ada dua pilihan. Dia aktiviti Loom seperti kita merakam aktiviti yang biasa, iaitu merakam apa saja aktiviti di desktop. Dia ada dua pilihan, iaitu merakam, install Loom sebagai satu widget ataupun plugin dalam browser yang saya tahu adalah browser Edge ataupun Microsoft Base ataupun browser kepada Chrome. Atau anda boleh download jadikan stand alone. Tapi kedua-duanya ada persamaan, iaitu selepas sahaja anda register, masukkan password dan ID semua aktiviti yang dirakam dia akan berada di dalam laman web atau akaun Loom kita di internet. Dia tidak berada dekat desktop atau komputer kita. So kalau nak kena download. Okey, kalau nak edit ke whatever kena download dulu. Okey. So kita pergi tengok dulu kat sini. Apabila kita dah klik loom.com ni, kita klik dekat download, dia ada dua pilihan seperti yang saya cakap tadi. Ada dua pilihan. Kita nak install dalam komputer kita, dalam kita punya mesin, ataupun kita nak buat sebagai extension. Saya dah buat kedua-duanya. Kedua-duanya tiada beza dan dia macam seperti yang saya kata awal tadi, semua bahan yang direkod akan berada dalam server Loom. Kalau nak guna, kena download. Okey. Kalau nak download, just tekan download, kita akan install, kena register of course. Kalau nak install extension, tekan extension, dia akan ada di dalam extension. Saya belum install untuk extension bagi Google Chrome, tapi saya dah install dalam extension Edge. Okey, kita akan sama-sama install extension untuk Google Chrome. Okey, dia akan bawa kita kepada Chrome punya store, add extension. Okey, checking. Selepas tu dia akan terus install. Okey, tengok dia dah berada dekat sini. So dia akan buka kita punya laman web ataupun akaun. Okey, akaun kita dekat sinilah. Okey. So ini akaun kita. So yang ini you all punya semua boleh explore sendiri, saya tak nak tunjuk. Cuma saya nak tunjuk bagaimana cara nak merakam kalau menggunakan extension ataupun dan juga bagaimana nak merakam kalau menggunakan desktop. Kalau anda tak nampak extension anda, pergi dekat gambar puzzle atau puzzle ni. Okey, klik. Dia ada extension kat bawah. Kalau nak pin, tekan je pin, dia akan keluar dekat atas. Kalau biasanya tak default tak pin, anda tak akan nampak dekat atas ni. So, kalau nak senang, anda pin saja. So, dah nampak extension dekat sini. Okey, saya nak tutup yang lain. Saya nak bagi anda nampak beza antara record menggunakan browser dengan menggunakan ni. Perbezaan yang ketara ialah apabila anda merekod menggunakan browser harus dibuka. Maksudnya, kalau anda minimize, saya minimize semua minimize kosong macam ni, tiada rakaman berlaku. Sebab anda adalah browser base. So, kalau nak rakam, mesti buka browser lah. Contohnya macam ni.
Okey, dia akan baca, one click access, mikrofon dia tanya allow tak allow, kita allow semua mikrofon, check balik semua. Okey. Okey, ini adalah hasil daripada rakaman video menggunakan browser. Dengan kita klik kita punya browser, kita klik kita punya Loom, dekat atas ni, dan dia akan rakam, akan ada counter kira dan keluar wajah kita di sini. Kita boleh ubah ke mana saja yang kita nak mengikut apa yang kita semasa kita record, ke atas ke bawah. Kita juga boleh ubah size kalau kita nak, dia akan size lebih besar. Tapi kalau saya rasa tak berbalik untuk buat wajah yang besar kerana dia mengganggu kita punya presentation. So cukuplah kalau kita buat sedikit kecil saja. Dan seandainya katalah bahagian sini tertutup, maka kita akan ubah ke sebahagian lain so dapat menerangkannya. Dan setelah kita menekan butang finish, semua hasil record ini akan di-up ke dalam server account Loom kita. Okay. So cuma kelemahan ataupun kekurangan sedikit daripada desktop version ialah untuk web version atau browser version kita tak boleh menconteng. Kita tak boleh buat annotate lah maksudnya. Kita hanya boleh merakam dan tunjuk sahaja seperti sekarang. Okay, now ialah contoh rakaman yang dibuat menggunakan desktop version. Sama saja lebih kurang, tapi kelebihannya ialah dia boleh merakam apa saja yang ada di desktop kita. Okay, apa saja dia akan rakam. Berbanding dengan web tadi, dia hanya merakam apa yang ada di browser saja. Dan kelebihan yang kedua ialah untuk desktop version dia boleh menconteng. Itu kelebihan kedua. Okay, contohnya kita buka browser kita yang ini dan kita ingin menconteng sesuatu untuk tujuan PDP. Okay, contohnya kita nak highlight kat sini, kita menerangkan sesuatu di sini, kita conteng, kita buat tutorial kan. Lepas tu kita kata nak tukar warna pun boleh tukar, tekan dekat tepi ni. Okay, kemudian habis. Kalau once kita tukar color, okay, kalau tuan-tuan perhatikan, apa yang kita conteng tidak kekal lama sebab dia tujuannya hanyalah untuk menerangkan. So, selepas kita conteng beberapa saat dia akan hilang. Okey. Macam tu. So, kita menconteng hari ini, kita menerangkan bla bla bla, dia akan hilang. Okey, kita done, okey tekan done lah. Dia akan suruh balik tepi dan yang ini indikator untuk rakaman kita. Sama seperti web, ini boleh diubah-ubah. Okey, ke mana saja boleh diubah-ubah. Ada beberapa menu size dekat sini. Seperti yang saya tunjuk tadi, tak perlulah size. Ini full size. So, kita tak perlu mengubah size sebab kita nak buat demo, nak menerangkan kepada murid kita atau pelanggan kita. So, masih boleh ubah. Dan sama juga dengan web version. Setelah kita finish recording, kita tekan butang finish kat sini, maka kita akan, kita punya session recording ni akan di-up ke dalam server atau account kita di Loom web sana. So, apa-apa yang kita nak, kita kena download. Setelah kita merakam, kita boleh play untuk melihat apa yang kita rakam. Satu. Kita juga boleh buat preference yang kita nak sediakan komen. Tapi ini adalah untuk sharing di dalam server dia. Kalau kita nak edit, kita just tekan download saja. Tekan butang yang 3 ni, download. Okey. Itu satu. Keduanya, okay, kita tutup ni. Keduanya kita juga boleh trim dekat sini. Trim ni sekadar untuk potong depan belakang saja. Okay. Kita tak bolehlah buat efek-efek macam dalam editing untuk software video editing. So hanya sekadar nak potong depan, potong belakang macam tu boleh. Okay. So paling selamat adalah, paling mudah ialah rakam dan upload. Rakam, kalau nak edit, kena download. Rakam dan share kepada kawan-kawan. Okay. Di sini ada beberapa menu yang kalau kita juga boleh jemput kita punya team untuk bekerjasama dalam video-video tertentu. Ini ada biasa butang share. Kita just pergi nak share kat dalam FB boleh,
Semua itu biasa, anda lebih tahu. Apa yang cuba saya tunjukkan di sini ialah selain daripada butang delete, download tu semua ni, kita boleh buat video kita ni public atau private atau spesifik orang saja. Sama macam kaedah YouTube. Cuma ini tak dipaparkan dalam YouTube. Kalau nak dipaparkan dalam YouTube, of course, you all kena download dan upload. Satu lagi kelebihan dia ialah dia juga menyediakan thumbnail untuk anda. Siapa yang buat video di YouTube atau video di mana-mana saja, tentu lebih faham apa maksud thumbnail. So dia boleh menyediakan kemudahan thumbnail. Caranya adalah drag and drop gambar-gambar yang kita nak lah, atau browse sajalah. Okey, kita pergi browse gambar yang kita dah buat. Setelah gambar ini, just klik open dan akan keluar thumbnail. Dan size-nya telah ditentukan size ini. Kalau kita nak kecilkan ke besarkan, hanya boleh kecil dan besar gambar yang sedia ada saja. So tapi macam saya selalu buat thumbnail sekadar gunakan untuk cepat. Kita buat guna PowerPoint saja, tak perlu susah-susah. Tapi kalau ada usaha lebih, ada kelebihan, kita boleh buat guna Photoshop ataupun Illustrator. Okey, kalau dah settle, save thumbnail. Contohnya, dan video ni dah ada thumbnail. Nampak? So klik, baru play. Sekian saja. Saya harap video ini dapat membantu anda. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa beri sokongan, komen sedikit. Dan jumpa lagi dalam tutorial yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum.